الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم بعد. Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran di atas segala nikmat yang dikurniakan Allah. Dan insya-Allah dalam masa yang terluang ini kita nak baca beberapa ayat dari surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang berpisahlah kamu pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Bukankah aku telah perintahkan kamu, wahai anak-anak Adam, supaya jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembah aku. Inilah jalan yang lurus. Ini 3 ayat tuan-tuan dari surah Yasin, bermula dari ayat yang ke-59, 59, 60 dan juga 61. Sebelum daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ahli-ahli syurga, tentang ahli syurga. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun, sampailah salamun qawlan min rabbir rahim. Sampai itu. Yang ini pula cerita tentang orang-orang yang rugi. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kamu pada hari ini, wahai orang yang berdosa. Selepas dihisap manusia ini, ada yang ke neraka, ada yang ke syurga. Yang masuk syurga dapat nikmat. Orang yang buat dosa ni diasingkan. Kamu pisah kamu. Kamu tak boleh ikutlah orang yang baik-baik ini. Kamu tak boleh nak tumpang dah kebaikan orang-orang yang beriman ini. Hari ini nyah kamu. Pergi kamu. Tempat kamu ialah dalam api neraka. Duduk bersama orang-orang yang beriman, duduk bersama para ulama, duduk bersama orang-orang yang baik itu merupakan suatu nikmat. Kerana kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu dapat mempengaruhi orang lain. Di dunia, Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita hidup dalam masyarakat yang bercampur-campur. Dalam setiap masyarakat di sana ada orang-orang yang baik. Ada para ulama,
ada para mukmin yang kuat beribadat, yang menuntut ilmu semua. Tinggal lagi kita ambil manfaat ataupun tidak. Allah bagi peluang, kita ambil manfaat daripada kebaikan orang ataupun tidak. Ramai orang suka duduk bersama para ulama, kan? Alasannya apa? Alasannya supaya nanti dekat akhirat boleh duduk sama-sama. Pasal keadaan kita kat dunia ini, macam mana keadaan kita, suka dengan siapa, cinta dengan siapa, maka akhirat nanti pun macam itulah. Jadi manusia ni bila duduk dengan orang baik-baik ini ada 3 jenis. Yang ini ikut faham saya lah. Ada orang duduk dengan orang baik-baik, tetapi dia tidak mahu mengambil kebaikan tersebut. Duduk bersama orang yang ada ilmu, tapi dia tak nak ambil ilmu daripada orang tersebut. Duduk dengan orang yang kenal Allah, kan, kuat ibadat, tapi orang ni dia tak heran benda tu. Ini orang yang rugi. Yang kedua, orang yang duduk bersama orang yang baik-baik ini, orang yang beriman ni, maka dia seronok duduk dengan ulama ni, dia seronok duduk dengan orang yang baik-baik ni, dia seronok, tapi dia tidak mahu mengikut contoh yang diberi oleh orang yang baik-baik itu. Boleh tak? Yang tadi langsung tak heran, duduk dengan orang baik ke apa ke, tak heran dia. Dia tak pandang mulia sangat pun orang tu, langsung tak nak ikut. Yang kedua ni dia seronok, dia cinta, dia suka, tapi kebaikan yang orang buat dia tak ikut. Dia semua seronok je. Itu pun bagus juga lah. Ada? Bagus juga lah. Tapi yang ketiga ni, dia suka berada bersama orang yang baik-baik dan dia mengambil faedah, contoh daripada kebaikan yang dibuat oleh orang yang baik itu. Orang yang baik itu akan jadikan Al-Quran ini panduan dia, beramal dengan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang suka duduk pada orang yang baik ini, akhirnya dia terikat ataupun terikat ataupun terpengaruh dengan orang yang baik ini, akhirnya dia pun buat benda yang baik. Ini orang yang paling untung. Lepas tu tuan-tuan, hidup ini Allah beri kita peluang duduk di kalangan orang yang baik-baik, maka kita ambil peluang tersebut supaya kita jadikan orang yang baik ini contoh yang akan merangsang amalan kita, amalan kebaikan kita. Tapi akhirat nanti, orang yang buat dosa ni teringin pula nak duduk dengan orang yang baik-baik akhirat nanti. Sehingga kan dalam ayat yang lain, orang yang tak beriman ni beritahu kepada orang-orang yang beriman, nanti dulu kami nak tompang cahaya kamu, nanti dulu, tunggulah kami nak tompang cahaya iman kamu. Tapi masa kat dunia tak nak ikut. Bila akhirat nanti baru nak ikut. Allah beritahu, wamtazul ayyuhal mujrimun, nyah kamu, berpisah kamu daripada orang-orang yang beriman ini. Berpisah ni tak kira siapalah. Kadang-kadang suami dengan isteri, kadang-kadang ayah dengan anak, kadang-kadang rakan sekerja. Tengoklah. Pasal tu, orang yang cinta pada seseorang ini, dia akan berusaha supaya orang yang dicintai ini akan hidup bersama di dunia dan akan hidup bersama di akhirat. Itu kekuatan cinta kerana Allah. Kadang-kadang ada suami isteri tak sama haluannya. Ada yang menentang ayat Allah, ada yang mengikut perintah Allah. Anak isteri macam tu. Dekat dunia boleh hidup sama, betul.
Dekat dunia dalam rumah boleh hidup sama, di pejabat boleh hidup sama, di taman boleh hidup sama, di surau boleh hidup sama. Tapi di akhirat tak boleh. Maka orang yang benar cinta seseorang kerana Allah, dia akan berusaha supaya orang yang dicintai itu sama-sama hidup di dunia dan juga di akhirat. Seperti mana yang minggu lepas, beberapa minggu lepas, saya cerita tentang kisah Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini ada seorang sahabat dia yang bernama Abu Darda. Abu Darda. Ketika Abdullah bin Rawaha ni menganut Islam, menerima Islam, Abu Darda ni tak terima Islam. Tetapi disebabkan Abdullah bin Rawaha ini kawan baik dia Abu Darda ni tak menganut Islam lagi, dia berusaha sungguh-sungguh supaya kawan ni pun terima Islam. Akhirnya kawan tu terima Islam. Ini pendek cerita lah. Terima Islam. Kenapa? Kerana ingin hidup bersama. Neraca dekat dunia tak sama dengan neraca di akhirat. Kebaikan orang kadang-kadang kita boleh tumpang di sini, kan? Tapi di akhirat tak boleh. Maka kerja kita ialah pastikan diri kita ni ikutlah jalan-jalan kejayaan, supaya berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Macam mana nak ikut jalan kejayaan? Tidak boleh lari daripada Islam, tidak boleh lari daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran itu salah satu tujuan diturunkan oleh Allah supaya menjadi pembimbing ataupun panduan bagi manusia untuk mengenal jalan yang baik dan juga mengenal jalan yang buruk. Kenal jalan baik untuk ditinggalkan, kenal jalan yang baik untuk diikuti. Jadi bila orang ni dah dihalau ke dalam neraka, maka ditanya. Tanya bukan pasal tak tahu. Tanya ni macam-macam tuan-tuan dalam Quran ni. Tanya pasal tak tahu, tanya pasal nak menyakitkan lagi. Ini tanya untuk menyakitkan lagi seksaan orang yang dalam neraka. Apa kata Allah? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah perintahkan kamu, wahai anak Adam, jangan menyembah syaitan? Allah tanya. Bukankah aku telah perintahkan, bukankah aku dah beritahu kamu jangan menyembah syaitan? Bila pula Allah beritahu kita? Allah beritahu kita melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu dengan kita melalui lisan para ulama. Allah beritahu dengan kita melalui lisan kawan-kawan yang memberi nasihat. Kamu tak pernah dengar ke dulu? Tak ada ke orang pernah datang pada kamu beritahu kamu hidup ini sementara? Tak ada ke ustaz pernah beritahu kamu dalam hidup yang sementara ni kita kena taat perintah Allah, jangan ikut bujuk rayu syaitan? Tak pernah ke kamu dengar benda tu? Kan. Itu semua nak menyakitkan lagi. Tak pernah dengar? Tak pernah ke kamu dengar? Tak pernah ke kamu baca ayat-ayat yang aku turunkan bahawa syaitan itu musuh kamu yang nyata, musuh yang tak pernah meninggalkan dia, musuh yang tak pernah meninggalkan lawannya. Hebat macam mana pun kita, walaupun dalam bulan Ramadan dikatakan syaitan itu diikatlah apa, tapi dia tak pernah lupakan kita. Dia tak pernah lupakan untuk merosakkan kita, tak pernah dia. Cuma kita yang lupa dia tu musuh kita. Tapi syaitan tak pernah lupa untuk merosakkan kita. Kamu tak pernah dengar ke? Tanya untuk apa? Tanya untuk menyakitkan. Macam kita lah.
kita ni masuk surau ni ada SOP dia kan. Ada SOP dia. Masuk kena pakai mask, bawa sejadah kalau nak semayang tak. Tiba-tiba tak nak ikut, degil tak nak ikut. Maka bila datang penguat kuasa, dia pun saman. Betul tak? Bila saman, orang kata apa jenis ni, tak ada timbang rasa lah, apa benda lah. Salah aja. Lah penguat kuasa tu pun tanya, Pakcik tak pernah dengar ke SOP pakcik? Pakcik tak pernah tengok TV ke pakcik? Pengurusi surau tu tak pernah beritahu ke SOP macam mana? Itu tanya tu bukan nak suruh jawab, tanya nak menyakitkan lagi. Macam itulah dalam ayat ini, seksaan kepada orang yang dihumban ke dalam api neraka. Bertambah menyesal. Memang dulu pernah datang. Bertambah menyesal lah, bertambah sakit. Tadi dahlah sakit dipisahkan dengan orang yang dia cintai. Dipisahkan anak dengan ayah. Dulu kita tatang dia, kita bagi makan, kita bagi ini, kita seronok dengan dia. Tiba-tiba dah berpisah, satu penyeksaan. Yang ni diseksa lagi dengan perasaan. Memang datang dah dulu, kenapalah aku tak nak ikut. Lah sebelah rumah pula tu. Aduh. Tiap-tiap minggu pula datang surau. Kenapa aku tak nak ikut? Bertambah menyesal. Allah beritahu, syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Musuh kamu yang nyata. Habis nak buat macam mana? Nak selamat macam mana? Dalam surah Yasin ni, benda yang baik ni dikemudiankan. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Hendaklah kamu mengikut jalan yang lurus. Yang tadi kata jangan menyembah syaitan kan? Jangan sembah syaitan. Sembah syaitan ni apa maksudnya? Apa maknanya? Mensyirikkan Allah, beribadat kepada selain Allah, ikut ikut kempen yang dibuat oleh syaitan. Allah dah beritahu satu cara, Allah dah beri satu jalan panduan. Tiba-tiba kita tolak panduan yang Allah bagi, kita ikut panduan-panduan yang dibawa oleh syaitan. Jangan kamu tunduk pada syaitan dalam semua aspek kehidupan kita. Lepas itu, hidup ini ada panduan yang Allah beri, maka panduan itu kita pakai dalam semua urusan kehidupan kita. Baik urusan peribadi kita, baik urusan keluarga kita, baik urusan kemasyarakatan kita, kita gunakan panduan yang diberi oleh Allah. Jangan kita tunduk kepada kempen ataupun tunjuk ajar daripada syaitan yang mengajak kita untuk meninggalkan, menjauhkan diri daripada hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahu wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Maka hendaklah kamu menyembah aku. Menyembah ni tak sama dengan fahaman sembah dalam agama yang lain. Hendaklah kamu menyembah aku. Kalau ikut agama lain, sembahyang ni, tunduk ni, sembah ni kat mana? Dekat tempat ibadat. Betul tak? Kalau yang Hindu dekat kuil, Kristian dekat gereja, macam itulah. Tapi wa ani'buduni, hendaklah kamu menyembah aku, hendaklah kamu tunduk kepada aku, hendaklah kamu patuh kepada aku. Bila? Masa di surau? Masa di masjid? Bukan. Seluruh kehidupan kamu itu mesti tunduk kepada arahan aku. Kamu mesti patuh pada arahan aku. Itulah tanda orang yang menyembah Allah. Iaitu menyembah dengan erti tunduk patuh. Tunduk patuh. Ada orang tunduk tapi dia tak nak patuh. Tunduk, betul lah. Allah cakap gini, betul. Betul. Dia tunduk, betul. Tapi dia tak nak patuh. Tapi Allah suruh kita apa? Tunduk, membenarkan dan patuh. Islam. Itu nama Islam tu. Iaitu menyerahkan diri. Tunduk,
patuh kepada perintah aku. Itulah jalan yang akan menyelamatkan seseorang di bumi ini, di atas muka bumi ini, dan juga di akhirat. Kemudian Allah kata, hadza siratum mustaqim, inilah jalan aku yang lurus, ikutlah. Jalan yang lurus ini hanya satu saja, tuan-tuan. Dia tak boleh dua. Jalan yang lurus menyampaikan kita kepada matlamat dalam masa yang singkat. Jalan yang lurus, iaitu Islam, menyampaikan kita kepada matlamat dalam masa yang singkat, dalam keadaan yang mudah. Pasal jalan tu lurus. Tapi kalau kita nak sampai ke suatu tempat ni, kalau jalan lurus cepat ya. Tapi kalau bengkang bengkok, nak sampai pada matlamat lambat. Kadang-kadang tak sampai pada matlamat kerana ketika dia bengkang bengkok itu kadang-kadang tersesat ke mana-mana. Kemudian jalan yang lurus ni tidak ada dua. Dia tak boleh jalan parallel. Parallel apa Melayu cakap? Selari. Selari. Dia tak ada jalan selari. Kalau ada jalan selain daripada Islam, walaupun dia kata selari dengan Islam, dia tak akan sampai pada matlamat. Mana boleh sampai? Boleh ke sampai? Sini satu jalan, sini satu jalan, kan? Selari boleh sampai kepada matlamat? Mana boleh? Tak akan sampai. Pasal tu tak boleh kita terima ada orang kata, yang ini pun cara ini selari dengan Islam. Selari apa? Kita nak yang Islam tu lah. Tapi dia cakap selari itu sesuai lah maksud dia, kan? Tapi kalau benda tu tak ada dalam ajaran Islam, tiba-tiba ada orang mendakwa benda ni sesuai, selari dengan Islam, padahal tak ada dalam ajaran Islam, maka jalan tersebut tidak akan membawa kepada kebaikan, kepada keredaan Allah yang merupakan matlamat akhir dalam kehidupan kita ini. Jadi cukup sekadar itu, tuan-tuan. Habis dah tu. Ini ada sikit waktu kan, kita nak cerita tentang kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat yang banyak. Ini kuliah lain dah sebenarnya. Tak? Tadi kuliah lain. Ini minggu depan pun boleh, tapi cerita jelah. Allah Subhanahu wa taala memberi kekhususan, suatu keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak beri kepada umat sebelumnya. Antaranya rampasan perang dihalalkan kepada umat ini. Sedangkan umat-umat dahulu kalau pergi perang dapat rampasan perang tak boleh diambil manfaat. Habis gitu. Kemudian umat Nabi Muhammad ini dijadikan muka bumi ini tempat solat dia. Nak solat kat mana-mana semua boleh. Tak sama dengan umat sebelum ni. Kalau nak solat kena pergi ke tempat dia, gereja ke apa ke benda ke. Umat ini dimuliakan, diberi keistimewaan, dibolehkan qasar sembahyang atau jamak-jamak sembahyang. Ada azan, ada iqamah. Ini semua keistimewaan. Begitu juga diberi kita keistimewaan pada hari Jumaat, ada waktu mustajab doa. Ini semua keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda tu berlaku tiap-tiap hari ataupun berlaku tiap-tiap minggu, hari Jumaat pula. Kemudian antara keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad ini, disyariatkannya puasa pada bulan Ramadan. Ini keistimewaan. Umat dahulu berpuasa tapi bukan bulan Ramadan. Tak sama dengan bulan Ramadan. Syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan syurga dihias dengan hiasan untuk menarik penghuninya supaya gairah kepada syurga bulan Ramadan ini. Yang ini tak berlaku sepanjang masa, tak berlaku setiap bulan, tak berlaku setiap minggu, hanya berlaku pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan ini diberi keistimewaan, bau mulut orang yang berpuasa ini lebih harum daripada kasturi, lebih harum daripada
kasturi. Malaikat sentiasa memohon istighfar, memohon keampunan bagi orang yang berpuasa, sehinggalah orang tersebut sehinggalah orang tersebut buka puasa. Dan antara keistimewaannya, diampuni bagi umat ini pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Diberi peluang diampunkan umat ini pada setiap malam bulan Ramadan. Tiap-tiap malam Allah membebaskan umat ini daripada api neraka. Tiap-tiap malam, dan diberinya keistimewaan pada umat ini berada pada malam Lailatul Qadar, bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Tidak ada malam tu melainkan hanya pada bulan Ramadan. Maka kerja kita tuan-tuan, Allah beri kita peluang ini tuan-tuan, 10 malam yang terakhir kita rebutlah tuan-tuan. Kita rebut supaya kita tidak tertinggal daripada malam Lailatul Qadar. Dan setiap malam itu Allah selamatkan, Allah keluarkan manusia yang patut dimasukkan ke dalam neraka, dibebaskan daripada api neraka. Itu yang kita doa tu, Allahumma qtiq riqabana minan nar, Allahumma qtiq riqabana minan nar. Ya Allah, engkau bebaskanlah tengkuk kami ini daripada api neraka. Minta apa yang paling hebat? Minta pengampunan Allah. Minta pengampunan Allah. Yang tanya tu siapa? Yang tanya tu isteri Nabi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau sekiranya aku bertemu malam Lailatul Qadar, apa yang patut aku minta? Bukan dia ajar minta benda ni, minta benda tu. Tak, dia ajar minta benda yang paling penting. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu an. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf dan suka memaafkan, maka engkau ampunilah aku. Ampunilah aku, maafkanlah aku ya Allah. Itu yang disuruh ulang-ulang. Kalau kita tanya, Sayyidatina Aisyah tu banyak dosa ke? Banyak dosa ke Sayyidatina Aisyah? Patut bagi doa lain kan? Tak. Semua orang memerlukan doa ini. Mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, isteri-isteri dan anak-anak kita, sahabat handai kita, daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga dan sentiasa berada di dalam keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyakkanlah amalan dan pelbagaikan amalan, terutama pada 10 malam ini. Yang baca Quran, yang belajar. Biar ada apa Melayu cakap, biar ada masing-masing tu adalah. Sedekah tu ada, banyak semayang ada, semua ada. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.